Salam sejahtera, terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity, dipetik daripada mykm.net, dipetik daripada sumber FMT dengan tajuk Pandangan Johor, Rakan Kongsi, Bercanggah Perlembagaan, Itu Komen Pakar. Pakar undang-undang berpendapat, pandangan pemangku Raja Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim bahawa negeri itu bukan sebahagian daripada Malaysia tetapi sebaliknya adalah rakan kongsi sebagai tidak tepat dan bercanggah perlembagaan. Profesor Undang-Undang dari Universiti Sains Malaysia, Muhammad Hazmi Muhammad Rusli berkata, seseorang pemimpin harus lebih bertanggungjawab dalam pemilihan kata-kata mereka dan pembentukan Malaysia dipandu oleh keruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Kata beliau, tiada peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan mengenai status negeri sebagai rakan kongsi setara. Perkara 1 dalam kurungan 2 dengan jelas menerangkan bahawa semua negeri adalah sebahagian daripada Malaysia, termasuk Johor, Sarawak dan Sabah. Bagi pembentukan Malaysia sebagaimana Malaysia dibentuk, kita mesti merujuk kepada perlembagaan, kata Hazmi. Dalam mendesak Kerajaan Persekutuan untuk menganggap Johor sebagai rakan kongsi, Tunku Ismail pada Ahad lalu berkata, sekitar 20 hingga 30% daripada hasil cukai negeri yang berjumlah 48 bilion hingga 49 bilion setiap tahun harus dikembalikan kepada negeri itu. Bayar cukai sebagai rakyat Malaysia. Sebelum ini, sebagai tetamu dalam podcast Keluar Sekejap, Tunku Ismail juga memetik pandangan serupa yang dikongsi oleh ayahandanya yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata, rujukan harus dibuat kepada dua perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1948 dan 1957 yang membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu selepas kemerdekaan. Dalam istilah mudah, terdapat 11 negeri, 9 di bawah pemerintahan Sultan, dan Pulau Pinang serta Melaka dengan murah hati menyerahkan kedaulatan mereka di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaya ketika itu. Dalam erti kata lain, semua negeri, Perlis, Kedah, Perak, Johor dan lain-lain telah menyerahkan kuasa pentadbiran kepada Persekutuan Malaya, katanya. Perlembagaan Persekutuan menggariskan bidang kuasa persekutuan dan negeri, serta senarai bersama yang membolehkan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang mengenai perkara yang sama selagi tidak ada pertindihan. Dengan merujuk kepada permintaan Tunku Ismail agar Johor diberikan sebahagian atau diberikan bahagian yang lebih tinggi daripada sumbangan cukainya, Hanif berkata Kerajaan Persekutuan membiayai infrastruktur asas seperti sekolah, hospital, pengangkutan awam dan lain-lain. Apabila rakyat Malaysia membayar cukai, sama ada mereka dari Perlis, Pulau Pinang, Johor, mereka tidak membayar cukai sebagai penduduk negeri itu. Mereka membayar cukai sebagai warga negara Malaysia dan cukai mereka digunakan oleh Kerajaan Persekutuan untuk pelbagai program di bawah kementerian, katanya. Justru Hazmi berkata, sebarang ketidakpuasan mengenai peruntukan untuk Johor harus diselesaikan melalui perbincangan antara kerajaan negeri dan persekutuan. Dia juga menyatakan bahawa Johor merupakan salah satu negeri paling maju di Malaysia dengan pembinaan projek infrastruktur besar yang sedang berlangsung. Semalam, jurucakap dalam Persekutuan, Kerajaan Persekutuan Fahmi Fazil berkata,
Kabinet mengambil maklum kenyataan yang dibuat beberapa pihak mengenai beberapa perkara berhubung hubungan antara kerajaan persekutuan dan negeri. Walaupun tidak menyebut sebarang tuntutan secara langsung, Fahmi berkata hubungan antara kerajaan persekutuan dan negeri dipandu oleh perlembagaan persekutuan. Selain Johor, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew Isnin lalu berkata, kerajaan negeri berbincang menghantar surat permintaan rasmi mengenai cadangan serupa untuk mengembalikan 20% cukai yang dikutip dari negeri itu. Dipetik daripada FMT. Sekian untuk kali ini, isu ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muhyiddin sokong seludup di sel? Itu persoalan besar yang timbul, yang perlu dijawab oleh netizen dan juga oleh Muhyiddin sendiri. Adakah kenyataan Muhyiddin baru-baru ini menjawab persoalan itu? Betulkah Muhyiddin sokong seludup di sel? Ini ulasan yang ditulis di Malaysia Kini. Kepada nelayan, petani dan peniaga kecil, harga diesel bagi kalian masih tetap bersubsidi. Diesel bersubsidi kekal di antara RM1.65 ke RM2.15 Malaysia per liter. Sesungguhnya mereka tidak perlu bimbang sama sekali. Justru serangan malam minggu yang membuatkan harga meningkat kepada RM3.35 merupakan kejutan, terutama kepada puak penyeludup. Perniagaan haram yang merompak berbilion ringgit duit rakyat sejak puluhan tahun akhirnya gulung tikar sekelip mata. Penyasaran semula subsidi diesel merupakan sebahagian daripada reformasi fiskal dengan tekad dan keberanian yang dilakukan di bawah kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Harga diesel di Malaysia yang jauh lebih rendah berbanding semua negara jiran di ASEAN menjadikan Malaysia terus dibuli. Penyeludup menyebabkan ketirisan sekurang-kurangnya 4 bilion ringgit setahun. Di dalam negara pula, syarikat mahakaya logistik seperti Shopee, Lazada dan banyak lagi terus membuat keuntungan jutaan ringgit. Cukai perniagaan yang dikenakan kepada mereka juga kekal rendah, iaitu sekitar 15 hingga 24%. Cuba bandingkan dengan Thailand, di mana banyak diesel yang bocor-cobor ke negara berkenan. Cukai perniagaan paling rendah ialah 20%. Di Samudera Dalam pula, kegiatan menyeludup diesel terus dilakukan. Sangat memilukan apabila kita mendapat tahu nelayan Thailand seolah-olah ke laut untuk menangkap ikan dengan percuma dan gratis apabila minyak bagi enjin-enjin bot mereka dibiaya dengan wang rakyat Malaysia. Barang diingat, pengkhianatan bukan sahaja dalam langkah Sheraton sahaja, tetapi ada di mana-mana. Tentulah rakyat umumnya yang tidak menikmati subsidi diesel kerana menggunakan petrol wajar kecewa dengan pihak yang menyeludup dan menjual diesel bersubsidi kepada nelayan asing. Keadaan di mana Malaysia terus dibuli sebegini wajib dihentikan segera. Malangnya ketika sistem strategi sudah direncana dan tekad politik pula sudah diambil oleh kerajaan Madani, pemimpin pembangkang mahu mensebutannya. Diputar belit, konon minyak bersubsidi dihapus sama sekali. Sedangkan seperti yang mudah difahami rakyat, mereka yang paling terjejas ialah puak penyeludup. Penguatkuasaan tidak akan berdaya melawan semua kegiatan haram itu.
Ia akan meningkatkan lagi kos kerajaan apabila terlalu besar kaki tangan penguatkuasa perlu diambil demi menjaga setiap lorong tikus, stesen minyak yang hianat serta kartel yang membayar di setiap lapisan halangan. Mereka boleh merasuah kerana mempunyai margin keuntungan sehingga lebih 100%. Apabila penyelarasan subsidi dilakukan, hampir semua kemungkinan penyeludupan pun tertutup. Perbezaan harga minyak di Malaysia dengan negara jiran sudah sangat menipis. Maka jumlah keuntungan juga sangat kecil. Maka tidak berbaloi untuk penyeludup meneruskan kegiatan haram mereka. Dalam beberapa hari ini, kita dapat melihat bagaimana keanehan muncul bila mana pimpinan PN bersuara seakan-akan mereka menjadi pembela kepada puak penyeludup. Kenyataan pengerusi PN Muhyiddin Yassin yang menggambarkan rasa sedih dan kononnya bukan kepalang menjadi tanda tanya. Adakah dia bersedih bagi pihak penyeludup durjana? Kalau PN boleh menerima duit judi seperti mana yang pernah didedahkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, lantas tidak mustahil rakyat beranggapan PN juga boleh menerima duit penyeludup bagi kegiatan politik mereka. Bukankah begitu? Meski menjadi Perdana Menteri dalam tempoh singkat, Muhyiddin tetap pernah menjadi Perdana Menteri. Dia sebenarnya tahu bahawa subsidi pukal telah meletakkan ekonomi dan fiskal negara dalam keadaan bahaya. Muhyiddin sendiri misalnya pernah mengusulkan agar subsidi bersasar dilakukan. Sekarang dia tukar cakap dan kononnya penyasaran subsidi perlu dilakukan berdikit-dikit pula. Tidak ada gunanya kalau harga diesel hanya meningkat 5-60 sen. Di sana nanti tetap memberi ruang kepada penyeludup meneruskan kegiatan haram meski dengan keuntungan yang mula mengurang. Walaupun kurang, para penyeludup tetap punya margin keuntungan munasabah dan boleh membawa pulang wang haram yang banyak. Mereka hanya perlu menyeludup dengan lebih banyak lagi bagi mendapat pulangan yang sama seperti sebelum ini. Apakah ini yang mahu atau ini yang membuat orang seperti Muhyiddin bermulam durjana? Sekali rentap dengan rentapan yang kuat, disitulah yang akan membunuh penyeludup dan pengkhianat ekonomi negara sama sekali. Itulah juga bezanya Muhyiddin dan Anwar. Dengan Anwar mempunyai tekad politik yang bulat untuk membuat rentapan kuat berbanding Muhyiddin. Alang-alang menyelup perkasa dan ingin membela rakyat biarlah tindakan itu sampai ke pangkal lengan. Dalam pertimbangan demi menyelamatkan ekonomi Malaysia, popular atau tidak bukan perkara pokok. Apa yang mustahak ialah Anwar perlu mengambil langkah dan keputusan yang betul. Kesan positif mungkin tidak wujud dalam satu malam, tetapi mengambil sedikit masa bagi membuktikan reformasi fiskal yang sedang digerakkan oleh kerajaan pasti memberi kebaikan kepada rakyat dan negara. Penyasaran subsidi juga akan hanya berkesan apabila rasuah juga dapat dibenteras. Selain itu, rakyat juga sedang mengukur apakah hutang negara yang mencecah 1.5 trilion seperti yang membengkak di era Muhyiddin dapat mula dikurangkan. Sekiranya kedua ukuran ini dapat konsisten dilaksanakan oleh pentadbiran Anwar, ia sudah cukup meyakinkan bahawa pertumbuhan dan ekonomi Malaysia akan kembali diletakkan di landasan yang tepat dan kukuh. Rakyat dapat melihat betapa demi kepentingan negara Anwar melaksanakan penyasaran subsidi diesel ketika akan berlaku pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap. PRK ini bukan melibatkan parti lain sama ada dalam PH maupun BN, tetapi melibatkan parti pimpinan Anwar sendiri iaitu PKR. Maknanya, Anwar sama sekali tidak mempertaruhkan parti-parti sahabat sama ada di PH atau BN. Tidak kiralah sama ada DAP, Amanah bahkan UMNO.
Anwar sesungguhnya meletakkan nasib partinya sendiri sebagai taruhan populariti di tengah kepulan serangan musuh politik dan para pembangkang di Sungai Bakap kali ini. Sebagai Perdana Menteri yang pernah keluar masuk penjara melalui jejak perjuangan yang jauh lebih getir ketimbang Muhyiddin atau mana-mana pemimpin pembangkang yang pengecut, Anwar nampaknya benar-benar meletakkan keyakinan kepada kebijaksanaan dan kewarasan rakyat untuk mempertimbang keputusannya. Kalau kebijaksanaan rakyat khususnya di Sungai Bakap dapat dipelihara serta tidak tenggelam dalam sentimen palsu buatan pemimpin pembangkang, tidak mustahil PNBN mampu merampas Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap dengan cukup bergaya. Ketika rakyat mulai sedar bahawa suara Perikatan Nasional adalah suara penyeludup dan pengkhianat ekonomi negara, mereka akan memberi pengajaran besar bahawa nasib dan masa depan rakyat tidak boleh dipersenda semudah-mudahnya. Ditulis oleh Hasmi Hashim atau turut dikenali sebagai Budi Hekayat, ialah seorang penulis lirik dan dipetik daripada Malaysia kini. Ulasan ini tidak menggambarkan pendapat ataupun pendirian admin Nazilin Unity. Red Parrot kata rakyat mungkin memerlukan beberapa tempoh tertentu untuk pada akhirnya memahami bahawa subsidi bersasar itu baik untuk negara, terbaik Perdana Menteri katanya. Baron Falcon kata tahniah Perdana Menteri, semoga Allah permudahkan segalanya. Itulah celakanya pemimpin-pemimpin yang menyokong ataupun yang sanggup melihat subsidi negara ditelan oleh warga asing. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.